Sabang ASMB. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Bertemu lagi kita dalam episod terkini Semang-Semang ASMB 2023 bersama saya Yasmin Hani untuk kita terus bercerita dan berbincang mengenai pelbagai isu dan juga topik berkaitan pelaburan dan perancangan kewangan. Kebelakangan ini isu berkaitan dengan peningkatan harga barang memang hebat diperkatakan. Harga makanan asas seperti telur dan minyak masak meningkat dengan ketara. Tak hanya kedua bahan berkenaan, barangan lain turut menunjukkan peningkatan hingga menipiskan poket pengguna. Apabila poket pengguna terus menipis, sudah pasti sukar untuk mereka mengurus kewangan dengan baik. Apatah lagi untuk membina melabur dan membina tabungan sebagai sandaran waktu kecemasan. Hubungan kait antara kenaikan harga barang. Untuk membicarakan topik kita ini, kita bersama dengan seorang figura yang pastinya tidak asing lagi dalam dunia peruncitan negara iaitu Pengarah Urusan Maidin Muhammad Holdings Berhad yang berbahagia Datuk Wira Dr. Haji Amir Ali Maidin untuk mengulas topik kita kali ini iaitu tiada tabungan, barang mahal atau gagal rancang kewangan. Datuk, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Nak saya panggil Datuk saja ke atau Datuk Wira ke macam mana ni? Apa pun boleh. Apa pun boleh. Baiklah, saya panggil Datuk singkatan Datuk boleh. Izinkan saya ya. Baik, sebagai orang kuat Maidin, adakah Datuk bersetuju dengan kenyataan bahawa harga barang runcit termasuk olah bahan-bahan asas ketika ini sangat mahal berbanding dengan 5 hingga 10 tahun dahulu? Barang memang naik harga. Kita tak boleh menafikan ya. Barang naik harga. Tetapi gaji minima pun naik, jangan lupa ya. Jadi sebetulnya kalau kita tengok tahun 2016, kita pergi balik 7 tahun kan. Gaji minima RM1,000. Okey. Kalau kita kira barang tu katalah kita beli barang RM100 contohnya. Sekarang 2023 gaji minima RM1,500. Dan 50% naik gaji ya. Tapi barang yang RM100 tu naik sampai RM127. Jadi sebetulnya walaupun persepsi kita kata barang mahal. Memang mahal. Tapi gaji minima pun dah naik. Tapi cukup tak cukup duit tu, itu atas kita lah. Betul. Macam mana kita belanja, apa yang kita buat dengan duit kita tu yang bertahap. Ya, betul-betul. Baik. Berdasarkan corak perbelanjaan pengguna di Maidin, adakah mereka ini semakin kurang berbelanja ataupun sama je sebenarnya spending diorang tu? Bila kita tengok sekarang ya, lagi tahun ni lah, tahun ni lah yang sebetulnya orang kata barang ni betul-betul meningkat harga. Okey. Jadi kita nampak pembeli tu biasanya contohnya kalau dia beli minuman coklat 2 kilo, sekarang dia beli 1 kilo. 1 kilo je. Kalau dia beli kopi tu 1 kilo, sekarang dia beli 400 gram. Oh. Kalau beli katalah roti canai yang paket tu frozen, dia biasanya beli 3 paket sekali, sekarang dia beli 1. So purchasing power dah kurang. Dah kurang. Purchasing power dah kurang. Baik. Okey, so kita dah nampak ketara dekat situlah. So disebabkan itu Maidin mengambil langkah proaktif memperkenalkan menu Rahmah. Betul? Okey, so untuk mengurangkan kos perbelanjaan dikenali sebagai Maidin Rahmah. Dan saya difahamkan juga ada 3 tonggak utama dalam inisiatif Rahmah ini, Maidin Rahmah, yang boleh tak Datuk jelaskan sebenarnya dan mengapa Maidin menyokong idea Rahmah ni? Sebetulnya bila kita tengok memanglah kos sara hidup ni memang meningkat ya. Jadi kita kena tengok daripada kita ahli korporat, apa saja yang kita boleh membuat untuk menolong rakyat tetapi tak semestinya rugi. Tak semestinya. Pergi kita tengok menu Rahmah. Menu Rahmah yang sebetulnya kalau kita pergi makan kat nasi kandar contohnya. Yeah. Ayam, sayur. Ayam, nasi, sayur. Kata minuman teh o ais lah contohnya. Dia RM11, RM12 sekarang. Dulu jauh beza ya. Tapi menu Rahmah ni RM5. Rugi kan dia jual ni RM5 ni? Biasanya RM11-12. Betulnya tak rugi. Kos dia RM4 aja. Ayam, nasi, sayur, air. Kos RM4. Kalau kita jual RM5, untung RM1. Kalau kita tukar ayam jadi ikan, kos kita RM3,5. Jual RM5, untung RM1,5. Jadi kalau orang kata, rugi saya jual ni. Tak rugi. Tetapi, kalau kita jual tu, sahaja. Boleh tak kita bayar sewa, nak bayar gaji? Tak boleh. Sebab panjang.
Lain-lain belanja yang banyak. So kita kena tengok macam mana kita buat lah. Tapi menu ramah ni sebetulnya baru 10 or 15% of your total sales. So kita boleh cover dengan Basically lain-lain dia cakap lah keuntungan dia tak besar. Bukan dia tak untung langsung, dia tak rugi tapi keuntungan dia tak besar saja. Boleh lah. Boleh lah. Dia antara tu tak dapatlah nak orang kata nak bayar lebih kan. Jadi okey, sekarang ini hasil tinjauan kestabilan kewangan separuh pertama 2022 yang dijalankan oleh Jawatan Kuasa Kerja Jaringan Pendidikan Kewangan FEN mendapati hanya 20% sahaja rakyat dewasa mampu menampung perbelanjaan sara hidup untuk 3 bulan sahaja jika kehilangan pekerjaan. Aduh, itu pun dah kalau dapat 3 bulan, ada yang tak dapat langsung. Apakah pendapat Datuk mengenai ketidakupayaan rakyat negara ini untuk melabur dan adakah kos sara hidup yang mahal ataupun kegagalan berbelanja berhemah mengikut dengan gaji dia? Dia sebetulnya dua-dua lah. Dua-dua sebetulnya. Tetapi mustaknya kita ni kan, bila kita berbelanja, saya rasa mustak ni bila kita dapat gaji kan, kita katalah gaji RM4,000 ke RM2,000, it doesn't matter. RM4,000, RM2,000. Kita kata, saya nak bayar sewa, nak bayar untuk kereta, nak bayar, nak beli makanan, nak belanja tu. Lepas tu, baki tu berapa, saya nak simpan. Salah tu. Sebetulnya, kita kena cakap, saya nak simpan dulu berapa? Gaji saya RM2,000, saya nak simpan RM200. Saya ada RM1,800 untuk belanja. Atau gaji saya RM4,000, saya nak simpan RM400. Saya ada gaji RM3,600 untuk belanja. Dengan RM3,600 tu, macam mana saya belanja, boleh berbelanja? Berapa untuk sewa, berapa untuk makanan, berapa untuk telefon bimbit saya. So, I think the thinking process has to change. Daripada kita kata, saya kena beli bayar sewa, bayar, tinggal RM50 je sewa. Nak simpan. Nak simpan. Memang tak akan cukup. Dan kalau kita belanja macam tu, memang tak akan cukup dan kita tak akan ada simpanan. Baik. Saya sebab semua rata-rata semua panel-panel kita semua akan cakap simpan dahulu baru berbelanja. Jadi saya nak tahulah, saya nak tanya pada Datuk, where were you dan mana you belajar sampai you yang dapat hanya segelintir orang saja yang dapat idea untuk menyimpan dahulu baru berbelanja, sebab rata-rata orang belanja dulu, balance baru simpan. Kita bayar hutang mara dulu. Pasal kita pinjam duit pada mara bila kita pergi sekolah. So bila saya kerja dulu, saya bayar hutang dulu. Dah bayar hutang pelan-pelan dan bayar hutang dan simpan sikit. Itu dia. Itu pasal Datuk boleh senang, boleh berkembang dengan senang sebab Datuk pandai menguruskan kewangan Datuk sendiri. Baiklah, sebenarnya untuk melabur tak memerlukan modal yang sangat besar. Kita boleh simpan RM10 satu hari pun boleh, RM30 sebulan pun boleh, sebanyak mana yang kita mampu. Dan juga kita kena berdisiplin daripada awal. Elok kita ajak anak kita dulu. Ya, betul. Mulakan daripada Mula kita. daripada bila kita kecil, macam bapa saya tu mengajar saya bila saya kecil dulu. Dia tak bagi pun duit belanja pergi sekolah. Dia kata ambil barang pergi jual. Dapat keuntungan, itulah duit belanja tu. Lagi lain. Itulah lagi duit belanja lain. tu, itu pun yang modal tu, barang tu kena bagi balik kat dia. Itu dia. Nampak tak, kita kena belajarlah. Baik, sekarang ini kita kena belajar pula cara memasak daripada Chef Andy dekat dapur tu. Macam mana bajet, menu bajet dia. Okey, dan kita berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ya, terima kasih Yasmin Hani. Berjumpa lagi dengan saya Fendi Muhammad di Sembang Masak-Masak. Dalam dapur lah kan. Baik, betul lah barang memang naik harga. Tapi kena pilih tempat lah nak beli. Janganlah pergi beli dekat pasar raya tu. Mestilah mahal. Pergi cari tempat yang murah sikit. Banyak je kedai yang murah lagi kan. Kita berbelanja di sana. Baik, dan menggunakan RM15 bajet kita, saya akan masak untuk 3 orang makan. Kita akan buat ni dia, nasi putih dengan ayam masak papri. Baik, bahan-bahan dia kita ada kat sini. Ayam lah. Nak buat papri ayam, kena ada ayam. Kan? Kita guna ayam, isi ayam yang telah dipotong dadu-dadu cantik di situ. Dan kita ada dia punya dekat sini bahan untuk menumis, bawang holland, bawang putih, sedikit halia, serai. Ni sayur-sayuran macam kita nak taburkan, letak sedikit lobak merah pun boleh, bunga kobis pun boleh, kacang panjang telah dipotong. Ni dia, jagung. Ada panggil
baby jagung ataupun anak jagung. Dan sedikit daun limau untuk menaikkan lagi bau dia. Ada daun limau bau jadi papri. Baik. Dan untuk perasa dekat sini kita gunakan ni dia, sos ikan. Nampak macam minyak je. Sos ikan. Ada setengah orang dia pakai kicap sotong ke pun boleh juga, tak ada masalah. Sedikit cili kisar. Yang ni paste tom yum. Ada juga setengah-setengah dia boleh guna juga Thai chili paste ataupun dia punya cili-cili yang kering-kering dia beli daripada Thai tu pun boleh juga. Dia ada campuran-campuran dengan udang sedikit kan. Pun boleh juga kita pakai ni dia, paste tom yum saja. Kita gunakan ni dia, sos tomato. Sos tomato kena ada. Sos tiram. Kicap. Dan juga ni dia, serbuk lada putih. Baik, mula-mula saya nak buat apa? Saya nak panaskan kita punya minyak dulu. Masukkan minyak. Macam biasalah, nak masak kena ada minyak. Cantik. Kita nak tumis dulu. Ni dia. Semua ni masuk je dalam tu. Bawang holland, bawang putih, halia, serai, masuk je dalam tu. Bagi dia naik bau betul-betul, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang putih masuk je. Kalau nak ketuk pun boleh juga. Kalau tak nak rincik halus-halus atau potong ni halus-halus macam ni, nak ketuk-ketuk pun boleh juga. Halia masuk je. Masukkan juga serai. Senang saja. Itu dia. Bawang pun dah naik bau dah. Saya nak masukkan ni dia, cili kisar. Cili kisar. Paprik ni dia tak terlampau pedas sangat. Dia rasa masam, manis, pedas yang sedang-sedang je. Jangan terlampau banyak sangat. Dan memadai 1, 2 sudu dah cukup dah. Panas, terkena jari pula. Boleh kita masukkan juga ni dia, paste tom yum. Sawadika. Paste tom yum kena masuk sikit. Jangan banyak sangat. 1 sudu dah memadai. Masuk paste tom yum, bau dia, Masya Allah, tak boleh tahan. Dan sebelum kita masukkan bahan-bahan lain ni, kita kena tambahkan sedikit air supaya bahan-bahan yang kita masuk nanti dia tak hangus, tak kering. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Baru kita masukkan ni dia, isi ayam. Setengah orang dia masuk isi ayam, dia goreng dulu pun boleh juga. Saya nak buat jenis macam rebus-rebus sikit pun boleh juga. Terpulanglah kan. Tu banyak tu. Untuk 3 orang makan ni. Kalau macam ada bajet lebih, kita boleh gantikan ayam ni dengan daging ke. Kita nak gantikan dengan makanan laut, letak udang ke, sotong ke pun boleh juga, tak ada masalah. Nama pun ikut bajet. Macam saya bajet RM15, memadai pakai ayam lah. Nampak macam banyak kuah, tapi tak, sebab kita nak masak dia lama sedikit, bagi dia betul-betul agak kering sedikit, ataupun kuah dia tu mula dah dah kurang sikit, dah pekat, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Itu dia. Nampaknya kuah pun dah mula pekat sikit. Nampak dari air dia banyak, dia jadi kurang dah sikit kat situ kan. Kita boleh masukkan bahan-bahan yang lain. Macam saya cakap tadi, ni dia bahan-bahan perasa dia ni. Kita masukkan sos tomato terlebih dahulu, biar ada rasa sikit. Sebab kita dah pakai cili kisar, tak perlu nak letak sos cili lagi dah kan. Lepas tu masukkan sedikit ni dia, sos tiram. Masukkan je. Masukkan sedikit lagi. Ni dia. Perasa juga ni, perasa juga. Sos ikan kena masukkan juga sikit. Jangan banyak sangat, agak-agak je. Sebab apa, dia ada rasa masing-masing dia juga kat situ. Saya tak nak terlampau banyak sangat, nanti dia akan jadi terlampau kuat sangat rasa dia. Kan? Dan nanti kita akan tambahkan dengan warna sedikit daripada kicap dia. Itu dia. Sampai naik ke sampai naik ke atas kuali tu. Tapi sebelum kita masukkan ni lagi bahan, sebut lada sebelah dengan kicap.
Ni kita nak masukkan bahan-bahan yang lain. Macam daun limau, kita nak koyak-koyak sedikit pun boleh. Ni, koyak-koyak sikit. Dan tu pun boleh. Masukkan je daun limau. Lepas tu sayur-sayur ni masuk je semua. Jagung, cili, lobak merah. Kan? Sebab saya nak dia macam tak terlampau lembik sangat situ. Dia macam masak dia tu ada kerangupan dia lagi. Segar lagi. Lagi satu lagi, haba dalam kita punya periuk tu pun dah cukup panas. Kita biar masa kita tutup api pun, kita padam api pun dia masih lagi apa ni juga. Nampak macam tak paprik lagi. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan, kita tak masukkan lagi satu lagi benda. Ini dia. Kicap untuk merubahkan warnanya. Jangan masuk banyak sangat. Kita masuk sedikit demi sedikit supaya kita dapat tengok warna dia jadi apa lepas tu. Tu dia. Tu dia. Baru cakap. Masuk je kicap tu warna dah jadi lain dah. Dan kita perasakanlah dengan sedikit garam. Walaupun kita dah masukkan sos ikan, sos tiram semua, tapi garam kena ada juga. Jangan banyak sangat, agak-agak je. Suku sudu je. Sedikit serbuk ayam. Serbuk ayam ni pun ujung-ujung sudu je. Sikit je. Dan ni dia. Serbuk ada sugar ni pun tak sikit lah kan. Bagi ada rasa sikit. Itu dia. Baru jadi. Dah naik dah bau dia. Macam saya cakap tadi, saya tak nak masak sayur tu terlebih lama sangat. Kalau tak nanti hilang kesegaran dia. Kita dah boleh sediakan dengan nasi putih kita. Hidangkan dengan nasi putih. Letak nasi kat situ. Kita pun apa lagi? Padamkan api. Kita senduklah masuk dalam pinggan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Dah pun siap dah. Habis-habis sembang dah siap masak dah. Ni dia. Nasi putih dan juga ayam masak paprik. Kita akan kembali bersama dengan Yasmin Hani selepas ni. Tapi sebelum tu kita nak rehat seketika. Kita jumpa lepas ni. Kita kembali lagi dalam rancangan Sembang-Sembang ASMB 2023. Baik. Kalau kita nak membeli belah kan, terutamanya untuk pelbagai barangan dapur ataupun kegunaan isi rumah. Macam mana untuk kita kurangkan ataupun mencukupkan perbelanjaan kita mengikut gaji kita ni? Sebetulnya bila kita masuk satu supermarket atau hypermarket atau kita pergi pasar, murtadnya kita bawa satu senarai apa yang kita nak beli. List dulu. Tak apa yang kita nak. Yang murtad tu apa yang kita nak. Yang kedua ni, elakkan barang-barang yang kita nampak dulu. Sebab biasa bila kita masuk, ni rahsia pasar raya lah ni. Kita nak mereka tengok barang yang lebih kita untung. So kalau dia nampak tu, kalau dia ambil yang tu dulu, kita untung lebih. Jadi kalau boleh kita tengok senarai, lepas tu yang depan-depan tu jangan ambil dulu. So, itu yang murtad. Bila kita beli, ikut senarai dan don't do impulse buying. Impulse buying itu bahaya. Pembelian. Pasal kita akan tambah. Bila bajet kita 100, kita akan tambah ni, tambah ni. Jangan jadi melebih. Baiklah, kemudahan membeli belah secara dalam talian sebenarnya memudahkan urusan kita untuk membeli belah zaman sekarang ni. Kita semua dah tulis nak sangkalkan benda tu kan. Tapi sebenarnya secara tidak langsung menyebabkan kita lebih boros berbelanja. Jadi pada pendapat Datuk, adakah wajar kita kembali ke wang tunai sahaja? Tak, semestinya tidak. Kita memang dah tak boleh dah pergi balik. Okay? We have to move forward. Beredar. We have to move forward. Tetapi daripada kita gunakan credit card, kita guna debit card. Pasal debit card tu kan, apa yang duit yang kita ada dalam saving kita baru kita pakai. Baru boleh pakai. Jadi kalau kita pakai credit card, tu yang bahaya tu. Lepas tu kita nak bayar hutang, tak sempat bayar, dia charge lagi 18%, itu yang mahal. Betul. Jangan berhutang untuk berbelanja.
Okey, so maknanya jangan pakailah credit card ni, pakai je debit card. Seberapa boleh. Yes, betul. Saya dah lama dah tak pakai credit card. Kalau ada banyak duit lebih lah. Tapi bahaya juga debit card ni. Sebab dia ambil debit card ni sebagai macam konon-kononnya credit card dia jugalah. Orang yang mampu untuk bayar credit card lah. Sebab dia akan boros, dia tak tahu je macam alamak. Action sedap kan. Keluarkan kad. Rasa macam credit Tapi card. kita pasti kena gunakan pembayaran online. Sebab kita ada limit dan bila kita bayar, kita pun tahu berapa kita belanja. Bukan kita tak tahu. Kita buat saja tak tahu. Ya, buat saja tak tahu. Buat Yes, tak tahu. tabiat. Tapi sepatutnya kita tahu. Dan ada limit dia ada limit. Lepas tu adalah ganjaran yang lain-lain, dia dapat point ke apa pun dapat tu, itu memang bagus. Okey, so apa yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita merancangkan kewangan kita supaya kita boleh melabur. Okey? Dan boleh tak Datuk kongsikan tips sedikit kepada kita semua bagaimana penonton boleh uruskan kewangan dengan bijak supaya melabur walaupun kos sara hidup semakin meningkat. Dia macam ni. Macam saya kata tadi kan, bila kita dapat gaji duit kita kan, kita keluarkan berapa yang kita nak simpan dulu. Yang kedua, jangan lupa bagi duit pada mak bapak kita. Mutak tu ya, mak bapak ni dia membesarkan kita. Kita jangan lupa. Walaupun kita bagi RM50 atau RM100, itu berkat tu. Ya, berkat. Itu berkat. Kita jangan lupa. Lepas tu kita tengok apa yang kita memerlukan. Hutang, kalau ada hutang kita bagi sekolah dulu ke, hutang marah ke, apa-apa hutang kita kena bayar. Jangan tak bayar hutang. Tak halal nanti. Betul. Makanan kita tu kena halal. Kalau halal, baru dia berkat. Jadi kita belanja apa yang kita ada. Itu belanja yang kita memerlukan sebetulnya untuk isi perut kita ni, bukan bayar. Baik, banyak lagi sebenarnya tips yang kita nak Datuk kongsikan ataupun share dengan kita semua. Dan sebelum kita menikmati menu air tangan daripada Chef Andy ni, kita ada satu maklumat yang penting untuk semua sebab penonton ASNB ni kita menawarkan hadiah bernilai RM1,000 menerusi trivia labur sembang-sembang ASNB ni. Jadi apa yang anda semua perlu lakukan adalah layari ke www.asnb.com.my atau lawati media sosial ASNB seperti yang tertera di kaca TV anda untuk mendapatkan 5 soalan yang dikemukakan. Dan klik pada borang penyertaan trivia labur sembang-sembang ASNB ini untuk jawab soalan. Jangan lupa untuk follow Instagram ASNB untuk melayakkan anda muncul sebagai pemenang. Jadi jangan ketinggalan, rebut peluang ini cepat-cepat dan good luck. Alhamdulillah. Masa Datuk duduk sembang tadi dengan Yasmin tadi, saya dah siapkan dah kita punya ayam masak paprik dengan nasi putih. Andal. Ketang siap. Tapi saya ada soalan juga. Ada soalan pula. Dia pun tak, Datuk. Orang nak makan ni. Sabarlah tu. Tanya lagi tu. Okey. Mungkin ada pesanan untuk penonton kat luar sana, macam mana kita nak jadi macam pengguna yang bijak. Nak merancang, orang kata nak berbelanja dengan bijak lah. Macam mana tu? Sebetulnya bila kita nak belanja apa-apa, kita kena fikir dulu apa yang kita memerlukan. Dan kita tak memerlukan banyak tau sebetulnya. Nak makan apa ni? Nasi, sayur pun ada, ayam pun ada, dah cukup rasa. Minuman pun ada, dah cukup. Tak payah 4, 5, 6 jenis. Nak macam nak pergi open house pula tu. Makan dalam. Membazir. Ini yang cukup. Cukup, sekadar cukup. Dengan bismillah kita makan. InsyaAllah cukup lah. Dengan cukup lah orang kata. Maklumlah kita ada 2 tangan je. Jangan nak tamak lah cerita dia. Itu dia. Terima kasih Datuk. Makanan pun ada dah siap. Yang bungkus pun ada juga. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Baik. Basically sebenarnya apa tahu? Keep your life simple. Betul. Keep your life Life simple. is simple. Yes. Betul. We complicate the life. Itu dia yang kita cari. Terima kasih Fendi. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk sebab sudi bersama dengan saya dan juga Fendi dalam sembang-sembang ASNB 2023. Saya berharap apa yang kami kongsikan dalam episod kali ini akan dijadikan sebagai panduan untuk semua dalam menguruskan kewangan untuk kehidupan yang lebih baik. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan, menu yang berlainan. Assalamualaikum. Bye-bye. Baca doa, baca doa. Baca doa. Allah.
Sembang ASMB.